Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kekuatan dan kesihatan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan rawatan bagi sakit misteri, terutama sekali berkaitan dengan sihir dan saka. Pada kali ini, saya akan kongsikan kepada tuan-puan rawatan menggunakan air mandi daun bidara bagi gangguan sihir ataupun gangguan saka. Kaedah mandian ini sebenarnya ialah kaedah rawatan tambahan kepada rawatan-rawatan yang telah dibuat sebelum ini. Maknanya, jika ada seorang pesakit, seelok-eloknya lakukan rawatan-rawatan yang lain terlebih dahulu dan disudahi dengan air mandian ini. Saya kongsikan mandian air bidara ini kerana saya sering mendapat pertanyaan daripada pesakit ataupun keluarga pesakit, bagaimanakah cara rawatan yang mereka boleh buat jika mereka ingin menggunakan kaedah mandian. Perlu diingat bahawa cara kaedah mandian ini adalah berbagai dan ianya mungkin berbeza antara perawat dengan perawat. Apa yang saya akan kongsikan ini ialah apa yang saya dapat daripada guru saya dan juga apa yang saya lakukan untuk pesakit-pesakit yang mendapat rawatan di pusat rawatan An-Naam. Untuk melancarkan penyediaan air mandian daun bidara ini, eloklah tuan-puan sediakan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, air ruqyah ataupun air bacaan Quran ataupun air baca Yasin. Tuan-puan boleh dapatkan air ini daripada mana-mana perawat ataupun mana-mana ustaz, ataupun boleh sediakan sendiri. Jika tuan-puan ingin sediakan sendiri, tuan-puan boleh rujuk video saya yang bertajuk cara mudah menyediakan air ruqyah ataupun air tawar. Yang kedua, daun bidara. Seelok-eloknya tuan-puan pilihlah daun bidara yang segar, hanya 7 helai saja yang kita perlukan. Dan yang ketiga ialah 5 purut. Seelok-eloknya ialah 7 biji. Jika bekalan yang terhad, boleh gunakan 3 biji sahaja. Langkah-langkah untuk menyediakan air mandian daun bidara ini, yang pertama, sediakan air 1 besin ataupun 1 baldi air paip sahaja. Kemudian yang kedua, kita ambil air tawar ataupun air ruqyah yang kita dapatkan daripada sama ada daripada ustaz ataupun yang kita sediakan sendiri, dan kita masukkan air ini ke dalam baldi di bahagian atas, lebih kurang 1 cawan. Yang ketiga, kita ambil daun bidara yang sebagaimana kita tahu, yang daun yang segar sebanyak 7 helai. Kita ramaskan dia, hancurkan dia, baru kita masukkan dalam air supaya ianya mudah larut. Yang seterusnya ialah 5 purut. Buah 5 purut ini kita akan belah di bahagian bawah dia, bukan bahagian tangkai, bahagian bawah. Semasa kita nak belah, kita baca bismillah dan selawat 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, lebih kurang separuh saja kita belah. Kemudian kita belah lagi 1 kali supaya dia berbentuk campur. Dan kita selawat lagi sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, yang pertama. Begitu juga dengan yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia keluar tanda campur, macam campur, bentuk campur. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kalau kita jika kita lihat ketiga-tiganya terbelah sebagaimana tanda campur, dan kita perahkan dalam air dalam besin ini, tetapi jangan bagi ia putus. Kita perahkan dan kita letakkan dalam air. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, seelok-eloknya ialah 7 biji. Tetapi jika sekiranya stok kita terhad, kita hanya guna 3 biji. Okey, itu ialah cara kita sediakan air. Apabila air telah siap sedia, saya akan kongsikan langkah-langkah untuk mandi. Tetapi sebelum itu saya ingin pesankan bahawa
seelok-eloknya mandi ini bukan di dalam bilik air ataupun dalam tandas. Jika tuan-puan ada tempat yang lain yang sesuai, eloklah menggunakan tempat tersebut. Ini kerana semasa siram air nanti, seelok-eloknya dibaca ayat kursi pada masa tersebut. Tetapi jika sekiranya tuan-puan tidak mempunyai kemudahan tersebut ataupun tidak ada tempat yang sesuai selain daripada bilik air ataupun bilik mandi, boleh gunakan bilik mandi, tetapi jangan baca ayat kursi semasa siram air ini. Yang kedua, masa yang paling elok untuk lakukan mandi air bidara ini ialah 1 jam sebelum waktu maghrib. Yang ketiga, sebelum mandi air daun bidara ini, seelok-eloknya pesakit mandi biasa dahulu, selesaikan wuduk dan sebagainya, dan apabila selesai, barulah mandi dengan air ini. Air daun bidara ini hendaklah dijirus daripada atas kepala kepada bahagian bawah. Dan semasa jirus, jika mandi di luar daripada bilik air atau tandas, baca ayat kursi. Dan jika semasa mandi tersebut tuan-puan rasa seram ataupun rasa meremang, jangan hirau, teruskan. Ini maknanya proses mandi tersebut berkesan, insya-Allah. Yang keempat, apabila selesai jirus air ini di badan, biarkan ianya kering tanpa dilap. Yang terakhir, mandian air daun bidara ini hendaklah diteruskan selama 3 hari pada waktu lebih kurang yang sama dengan kali yang pertama. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan, insya-Allah. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian-perkongsian pada masa akan datang. Bagi mengelakkan tuan-puan tertinggal video daripada saya sarankan tuan-puan tekan butang subscribe dan butang loceng. Jika sekiranya perkongsian ini bermanfaat, tuan-puan, saya sarankan tuan-puan share dengan kawan-kawan tuan-puan. Jika tuan-puan ada pertanyaan, ingin dapatkan penjelasan lanjut, ingin berkongsi pengalaman dan seumpamanya, tuan-puan bolehlah type dalam ruangan komen, tetapi berikan saya sedikit masa untuk saya respon, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.